Terima kasih Azizi di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman berpuas hati dengan pembinaan Kompleks Pusat Islam Libaran di Kampung Sungai Kayu Sandakan. Bercakap kepada media ketika meninjau kerja-kerja meratakan tanah di tapak projek berkenaan, beliau berkata pembinaan kompleks tersebut selaras hasrat dan usaha kerajaan membawa pembangunan ke negeri ini, khususnya di kawasan luar bandar. Jadi inilah cara kita, cara kerja Barisan Nasional yang sentiasa peka, sentiasa sadar tanggungjawab kita untuk membawa pembangunan untuk rakyat. Jadi saya hari ini bersama-sama dengan Presiden MPS dan juga semua pegawai-pegawai kerajaan negeri dan persekutuan yang related atau yang ada kaitan sama-sama melihat tapak ini, dan kita minta tadi taklimat berkenaan progres projek ini. Ia berjalan dengan lancar, alhamdulillah, dan tidak lama lagi piling dan pembangunan akan dimulakan. Menurut Datuk Musa, pembangunan yang dibawa kerajaan jelas membuktikan keprihatinan kerajaan yang sentiasa peka dengan keperluan rakyat. Kompleks berkenaan dibina di atas tanah seluas 5.3 hektar dengan kos RM60 juta yang dibiayai oleh kerajaan negeri. Kerajaan sedang mempertimbang untuk membenarkan kaedah usaha sama antara kontraktor Bumiputera Sabah dengan syarikat luar sama ada dari Semenanjung atau Sarawak dalam pemberian tender dan pelaksanaan projek Lebuhraya Pan Borneo Sabah. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Fadila Yusof berkata, ini berikutan terdapat kekurangan kontraktor Bumiputera Sabah T1 yang berpengalaman luas untuk mengendalikan projek pembinaan Lebuhraya. Menurut Datuk Seri Fadilah, sebanyak 35 syarikat atau kontraktor diperlukan untuk mengisi kesemua 35 pakej di bawah projek Lebuhraya itu. Namun setakat ini hanya kira-kira 14 syarikat sahaja di negeri ini yang dikenal pasti mempunyai kelayakan. Saya dimaklumkan mungkin daripada 35 pakej itu mungkin dikecilkan. Boleh dibenarkan untuk 30% investment daripada luar Sabah. Tapi 70% mesti dimiliki oleh orang tempatan Sabah. Beliau bercakap kepada pemberita selepas merasmikan sesi taklimat peluang pakej kerja dan pembiayaan projek Lebuhraya Pan Borneo Sabah di Kota Kinabalu. Turut hadir timbalannya Datuk Rosnah Abdul Rashid Shirlin. Datuk Seri Fadilah berkata kebanyakan kontraktor Bumiputera Sabah yang ada ketika ini tidak menepati syarat ditetapkan, memandangkan pelantikan sebagai kontraktor utama dinilai dari segi teknikal, pengalaman dan jentera selain mempunyai sumber keuangan sekurang-kurangnya RM100 juta. Setakat ini, sebahagian daripada 35 pakej Lebuhraya itu sedang dilaksanakan, antara lain membabitkan pembinaan Jalan Papar Donggongon, Tawau Sempurna dan jajaran pintasan Lahadatu. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Sabah akan membuat satu kajian iaitu Corruption Risk Assessment CRA terhadap jabatan dan agensi yang berisiko tinggi terdedah kepada rasuah di negeri ini. Penilaian akan mengambil kira maklumat terdahulu berkaitan agensi dan jabatan, jumlah peruntukan yang disalurkan serta persepsi masyarakat terhadap perkhidmatan agensi dan jabatan berkenaan. Pengarah SPRM Sabah Datuk Sazali Salbi berkata langkah tersebut untuk memerangi dan mencegah kegiatan rasuah sekaligus memastikan semua peruntukan yang disalurkan dinikmati rakyat di setiap peringkat. So for the first 6 months of this year, every state termasuk Sabah ditanggungjawabkan untuk membuat kajian. Agensi-agensi ataupun jabatan-jabatan mana yang prone to corruption. So the second phase of this year will be action taken. Beliau bercakap dalam sidang media selepas Majlis Serah Tugas Pengarah SPRM Negeri Sabah di Kota Kinabalu. Menurut Datuk Sazali, pihaknya juga akan membuat tinjauan di jabatan dan agensi berisiko itu untuk mendapatkan maklum balas pelanggan yang berurusan. Ini kerana kajian juga berdasarkan laporan pelbagai pihak termasuk Jabatan Audit, Biro Pengaduan Awam, Kementerian dan isu yang dikemukakan di Parlimen. Terdahulu Datuk Sazali dan bekas pengarah SPRM Sabah, Datuk Syaharum Nizam menandatangani nota serah tugas.
Datuk Syahrul yang menerajui SPRM Sabah mula berkhidmat sebagai pengarah SPRM di Sabah sejak Mac tahun lalu, kini bertugas sebagai Ketua Pegawai Integriti di Prasarana Malaysia Berhad, sebuah syarikat bawah Kementerian Keuangan. Pejabat Pendidikan Daerah PPD di negeri ini disaran supaya meningkatkan kerjasama serta mewujudkan perkongsian pintar dalam kalangan PPD bagi meningkatkan kecemerlangan pendidikan di negeri ini. Pembantu Menteri Pembangunan Perindustrian Datuk Bolkiah Ismail berkata jalinan kerjasama mantap antara PPD ini membolehkan pegawai pendidikan berkongsi amalan terbaik di daerah masing-masing serta bertukar-tukar pendapat. Datuk Bolkiah menyatakan demikian ketika berucap merasmikan program Sehati Sejiwa PPD Pitas dan PPD Tuaran di Pitas. Program ini merupakan anjuran Majlis Pegawai Pendidikan Daerah Malaysia, Cawangan Sabah. Datuk Bolkiah yang juga Wakil Rakyat Pitas berkata, selain memupuk semangat kerjasama, perkongsian pintar antara PPD juga dapat mengeratkan hubungan integrasi di setiap daerah. Dalam majlis ini, Datuk Bolkiah turut menyaksikan majlis menandatangani Memorandum Persefahaman MOU antara PPD Pitas dan Tuaran bagi meningkatkan kerjasama dalam pelbagai bidang. Ini termasuklah meningkatkan kerjasama pendidikan dalam menjana kecemerlangan akademik dengan penguasaan program Linus meningkatkan kecemerlangan pengurusan dan pentadbiran PPD. MOU seterusnya ataupun kerjasama jalinan kecemerlangan ini akan berlaku antara PPD-PPD di seluruh negeri Sabah, ya, sebagai salah satu ataupun fokus kepada yang dibuat oleh Majlis Pegawai Pendidikan Daerah Malaysia Cawangan Sabah untuk membantu ataupun menyokong JPN Sabah. Sudah tentu kejayaan PPD Tuaran ini mempunyai beberapa perancangan yang mungkin lebih teratur dan lebih fokus ke arah meningkatkan akademik anak-anak kita. Jadi kita mau bawa ke Pitas agar prestasi kita yang tercorot ini akan dapat kita lonjakkanlah. Datuk Bolkiah turut menyaksikan majlis penyerahan sumbangan keuangan dan barangan berjumlah lebih RM12,000 bagi membantu sekolah terjejas banjir baru-baru ini. Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso Sabah komited melaksana pelbagai program kesedaran mengenai kepentingan golongan pekerja mencarum dengan pertubuhan tersebut. Menurut Pengarah Perkeso Sabah Muhammad Ali Hindia, program tersebut memerlukan pendekatan lebih efektif dan komprehensif disebabkan faktor geografi Sabah yang berbukit bukau dan luas serta mempunyai jumlah pekerja yang ramai. Terdapat kira-kira 75,308 majikan berdaftar dengan Perkeso Sabah dengan 1.8 juta pencarum. Harapan saya dengan kesedaran di kalangan masyarakat kita dan semua kita yang ada maklumat ini, kita perlu berkongsi supaya kami boleh memberi bantuan ataupun membantu pekerja dan waris-waris inilah untuk diberi perlindungan Perkeso. Beliau menyatakan demikian kepada pemberita RTM di Kompleks Bersepadu Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM di Kota Kinabalu. Ali juga mendedahkan tahap kesedaran yang rendah mengenai faedah dan hak sebagai pencarum di Perkeso menyebabkan terdapat kes tuntutan perlindungan mengambil masa sehingga 10 tahun. Terdapat dua jenis skim di Perkeso iaitu skim bencana pekerjaan dan skim pencen ilap. Setakat Disember tahun lalu, Perkeso Sabah merekodkan sebanyak 741 kes kemalangan yang melibatkan tuntutan sebanyak 12.4 juta ringgit. Komunikasi menerusi radio terus diakui sebagai medium terbaik untuk penyaluran maklumat yang sahih dengan lebih mudah. Ini kerana penggunaan radio lebih mudah dan pencapaian liputan yang luas khususnya di kawasan luar bandar dan pedalaman. Kenyataan ini disuarakan Ketua MIC bahagian Silam yang juga Ahli Majlis Daerah Lahadatu, Nagaraju Aplasami ketika meraihkan kru Tower FM bersama lebih 30 pendengar radio menjamu selera di salah sebuah restoran terkenal di Lahadatu sempena sambutan Hari Radio Sedunia. Dan saya harapkan kepada semua rakyat, semua warga Sabah terutama warga Malaysia dapatkan berita-berita yang sahih. Sempena sambutan Hari Radio Sedunia, kru Tower FM mengunjungi 3 daerah iaitu Lahadatu, Kunak dan Sempurna untuk bertemu pendengar sebagai tanda penghargaan Tower FM kepada mereka.
Perjalanan kru Tawau FM dimulakan di Kolej Komuniti Tawau, seterusnya ke Kolej Komuniti Lahad Datu yang turut menaja lebih 200 kek cawan untuk diagi-agikan kepada pendengar. Pengarah Kolej Komuniti Tawau, Muhammad Rashid Saad berharap kolaborasi RTM dengan agensi kerajaan terus dipererat dari semasa ke semasa. Kita maklum yang radio adalah satu penyampai maklumat yang banyak menyampaikan maklumat dan sebagainya, dan saya sebagai salah seorang pendengar radio memang saya berminat mendengar radio sebab banyak maklumat dan sebagainya yang disampaikan melalui radio. Selamat menyambut Hari Radio Sedunia. Pertemuan kru Tawau FM dan pendengar ditaja oleh beberapa restoran terkenal selain individu yang menajah hadiah kuis sambutan Hari Radio Sedunia. Majlis Sukan Politeknik MSP mengembangkan sayapnya dengan menubuhkan Pusat Pembangunan Sukan PSS di Politeknik Kota Kinabalu PKK, iaitu PSS ke-21 di negara ini. Ia direalisasikan menerusi majlis menandatangani Nota Persepahaman antara NOU MSP bersama Persatuan Bola Padang Negeri Sabah dan Sekolah Sukan Malaysia Sabah yang berlangsung di Politeknik Kota Kinabalu. Nota persefahaman ini ditandatangani pengarah PKK Rosli Yahya, Presiden Persatuan Bowling Padang Negeri Sabah Ladislaus Maluda dan penolong kanan Sukan Sekolah Sukan Malaysia Sabah Muhammad Kasnizam Haji Abdul Kasim. Ia disaksikan timbalannya di Pertua MSP Lieutenant Kolonel Pertahanan Awam Haji Muhammad Amin Hamad, Setiausaha Agung MSP Muhammad Jalil Cik Jusoh serta beberapa jawatankuasa MSP. Berucap dalam majlis ini, Lieutenant Kolonel Haji Muhammad Amin berkata, menerusi NOU berkenaan, MSP memberikan mandat kepada PKK bagi menyelaras program pembangunan sukan bowling Padang serta menjalinkan kerjasama bersama Persatuan Bowling Padang Sabah dalam aspek pembangunan melibatkan kepakaran teknikal, kejurulatihan dan kemudahan infrastruktur. MSP turut memberikan kepercayaan kepada PKK bagi merintis laluan serta membuka peluang pendidikan kepada para atlet bowling Padang yang berpusat di Sekolah Sukan Malaysia Sabah. Sementara itu, pengarah PKK Rosli Yahya berkata, pembangunan sukan di PKK setakat ini amat menggalakkan dengan kejayaan melahirkan beberapa atlet yang mewakili negara dalam bidang sukan. Antaranya atlet bowling Padang PKK yang menyertai Sukma Sarawak tahun lalu, mewakili Sabah dan Labuan dan berjaya menyumbang 1 pingat emas, 1 perak dan 2 gangsa. Lebih banyak kerjasama akan dapat diwujudkan antara Malaysia, khususnya Sabah dengan negara Brunei Darussalam melalui hubungan yang terjalin antara Pertiwisata Sabah dan Pertiwi Brunei Darussalam. Pemangku Pengerusi Pertiwisa, Haja Zaleha Haji Muhammad Kasim berkata, lawatan silaturahim Pertiwi Brunei Darussalam ke Sabah bukan sahaja memperkukuh hubungan ahli kedua-dua persatuan, malah mewujudkan lebih banyak kerjasama dalam pelbagai bidang. Beliau berkata demikian dalam ucapan alu-aluan sempena lawatan silaturahim Pertiwi Brunei Darussalam ke pejabat Pertiwisa Sabah di Wisma Wanita Kota Kinabalu. Sementara itu, Pertiwi Brunei Darussalam yang diketahui Datin Paduka Haja Jusnani Haji Lawi berharap silaturahim kedua-dua pihak terus utuh menerusi jalinan kerjasama pelbagai bidang, terutama dalam aspek ekonomi, sosial, agama dan pendidikan. Dalam lawatan ini, rombongan seramai 29 orang turut mengunjungi ruang pameran kraf tangan dan membuat pembelian amal untuk disalurkan ke tabung kecemasan Pertiwisa Sabah bagi tujuan kebajikan. Rombongan Pertiwi Brunei Darussalam yang tiba di Sabah Jumaat lalu turut mengadakan kunjungan hormat terhadap penaung Pertiwisa, Top Puan Haja Nolida Tan Sri RM Jasni, selain melawat ke Rumah Amal Pusat Kebajikan dan Pendidikan Nur Muhammadiyah serta Rumah Amal Asakina Kinarut. Turut dikunjungi sebuah kawasan perusahaan kuih kering di Kampung Laut Papar. Pertiwi Brunei Darussalam turut menyampaikan sumbangan wang kepada Rumah Transit Mualaf Lohan, Ranau. Pertiwisa Sabah merupakan pertubuhan wanita yang aktif dalam menyalurkan bantuan kebajikan termasuk sumbangan kepada Malim Gunung, Pelarian Syria, Rakyat Rohingya dan Mercy Malaysia. Seterusnya kita ikuti peristiwa yang berlaku di Sabah dalam diari hari ini.
Bermula pukul 11 pagi ini diadakan Majlis Penyerahan Geran Tahunan Majlis Belia Sabah dan Badan Gabungan Majlis Belia Sabah. Majlis diadakan di Kota Kinabalu. Seterusnya pada pukul 7.30 malam diadakan Majlis Penghargaan Majlis Penasihat Wanita Sabah juga di Kota Kinabalu. Paparan tadi mengakhiri bahan berita dari Sabah hari ini 18 Februari 2017. Kembali kepada Azizi di Angkasa Puri, silakan.